Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Amma ba'd. Pertama sekali ana nak bagi tahu secara jujurnya ana memang datang malam ni plan nak belajar dengan Ustaz Asri lah. Belajar dengan Ustaz Asri. Sebab tajuk pun memang ana minat kan. Bila ana nampak keluar poster tu, ana macam, "Wih, ini aku kena hadir ni." Aku kena hadir untuk belajar tajuk ni. Tapi kebetulan pagi tadi Ustaz PM ana dia kata dia sibuk. Dia ada sibuk dengan beberapa kerja, dia banyak benda nak kena siapkan. Jadi dia minta ana ganti dia lah untuk tajuk ni kan. Jadi ana daripada patutnya datang malam ni sebagai orang yang hadir untuk belajar, jadi orang yang ganti untuk mengajar. So tajuk pun berat. Jadi ana takutlah sikit. Ana takut sikit, tapi insya-Allah boleh. Ana dah prepare secukupnya dan ana beritahu awal-awal tajuk malam ni dia tak sama macam tajuk-tajuk kuliah akidah yang sebelum ni. Tajuk malam ni dia agak berat sikit, so ana minta kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian untuk bersabarlah. Bersabar mungkin kalau agak berat dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh lah. Okey, jadi tajuknya adalah akal dari sudut epistemologi ahli sunnah wal jamaah. Akal dari sudut epistemologi ahli sunnah wal jamaah. Jadi pertama sekali yang ramai orang akan tertanya adalah apa maksud tajuk ni sebenarnya kan? Tajuk tu sendiri ramai yang macam tak berapa clear lah. Apa maksud akal ni? Apa maksud epistemologi tu sendiri? Akal tu apa? Epistemologi tu apa? Jadi secara mudahnya epistemologi ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, epistemologi ni istilah, kita cakap istilah fancy lah, istilah yang macam hebat, tapi sebenarnya mudahnya tuan-tuan dah tahu dah, tuan-tuan dah belajar, iaitu dalam akidah ni kita ada sumber pengambilan akidah, dalil kita dan sumber pengambilan akidah. Jadi kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan pernah dengar tajuk Masadiru At-Talaqi ataupun Masadir Al-Istidlal, iaitu sumber-sumber di mana kita nak ambil ilmu tentang perbahasan akidah. Jadi sebenarnya epistemologi yang bunyi macam falsafah tu, memang dia term falsafah pun, sebenarnya maksud dia adalah perbahasan tentang macam mana kita nak ambil ilmu daripada sumber-sumber ilmu tertentu. Nak ambil ilmu daripada sumber-sumber ilmu tertentu. Dalam kitab-kitab Islam, kitab-kitab ulama terdahulu, mereka tak ada guna istilah epistemologi lagi lah. Mereka guna istilah nazariyatul ma'rifah, teori tentang makrifah, pengetahuan, ataupun masadirut talaqi. Masadirul talaqi wal istidlal, kita selalu dengar kan, masadirul talaqi wal istidlal. Masadirul aqidah, masadir al-aqidah. Jadi tajuk-tajuk ni tajuk-tajuk yang common ada dalam turas ulama terdahulu. Adapun epistemologi ni term yang memang sebenarnya falsafah moden buatlah. Falsafah barat moden, kurun ke-18 Masihi. Okey. Jadi sebelum masuk ke tajuk ni sendiri, suka juga untuk ana informkan yang bila kita berbicara tentang akal ni, bila kita bicara tentang akal sebagai satu sumber dalil, biasanya kita yang para ahli sunnah wal jamaah ni, ataupun orang yang menisbahkan diri kepada sunnah ni, kita selalu dikecam dari sudut depa ni geng-geng literal, depa ni geng-geng nak dengar dalil je. Bila ustaz habaq apa-apa je, dalil apa ustaz? Ustaz cerita apa je, dalil apa ustaz? Betul tak? Seolah macam kita ni macam tak bijak lah. Kita ni sangat dependent kepada teks. So berita gembira dia adalah itu salah. Itu salah. So ahli sunnah sebenarnya tak macam tu. Ahli sunnah bukan yang macam digambarkan kita ni tak tahu apa-apa, kita ni literal, kita ni tak bijak, kita ni tak ada logik, tak ada sebagainya. Itu semua tak tepat. Jadi malam ni kita nak cuba dalami macam mana sebenarnya ahli sunnah tengok, nak faham nas tu dengan akal. Jadi ini mukadimah secara am tentang tajuk malam ni lah. So kalau orang tanya apa kita nak belajar malam ni, kita nak belajar sekarang ni dalam sumber akidah kita ada 4 yang utama dalam ahli sunnah wal jamaah. Kita ada 4.
Pertama wahyu, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah perkhabaran yang mutawatir, yang dikhabarkan oleh ramai orang. Contohnya tuan-tuan tanya jiran tuan-tuan, negara Indonesia wujud tak? Jiran tuan-tuan kata, iyalah, mestilah wujud. Tuan-tuan tak boleh nafikan. Sebab sekarang ni tuan-tuan tanya siapa je kat Malaysia, ada akan kata Indonesia wujud. Itu perkhabaran mutawatir. Yang tu pun antara sumber ilmu. Ketiga adalah fitrah yang sejahtera. Fitrah yang sejahtera. Fitrah sejahtera juga merupakan antara sumber akidah bagi ahli sunnah wal jamaah. Bila kita cakap sejahtera, maksudnya memang fitrah manusia ni dia boleh berubah dan jadi terpesong. Sebab tu jadi macam golongan kita tengok LGBT dan sebagainya lah. Sebab LGBT dan sebagainya ni golongan fitrah yang kita cakap dah terpesong. Dia bukan fitrah asli atau fitrah asal manusia. So sumber akidah ni fitrah yang asli dan sejahtera tu. Fitrah yang asli dan sejahtera. Dan yang terakhir adalah akal. Yang terakhir adalah akal dia sendiri. Akal yang kita nak bahas ni. Yang terakhir adalah akal. Jadi ahli sunnah wal jamaah, memang kita letakkan akal sebagai sumber akidah. Kalau orang tanya, akal ni sumber untuk kita ambil ilmu akidah tak? Kita jawab ya. Ahli sunnah wal jamaah letakkan akal sebagai salah satu sumber untuk ambil ilmu akidah. Jadi 4 tadi itu adalah sumber-sumber utama untuk ilmu akidah lah bagi ahli sunnah wal jamaah. Kita pergi kepada perbahasan pertama, iaitu definisi akal ni. Definisi akal. Akal ni dari sudut bahasa, kata Al-Khalil, Khalil bin Ahmad, guru kepada Sibawayh ni, tokoh bahasa Arab yang masyhur, dia kata al-aql ni naqidul jahli. Akal adalah lawan kepada kejahilan. Akal adalah lawan kepada tidak tahu. So akal adalah mengetahui atau tahu, dia berlawanan dengan tidak tahu, al-jahl. Dikatakan yuqal aqala yaqilu aqlan idza arafa ma kana yajhaluhu aw inzajara amma kana yaf'aluhu. Dalam bahasa Arab, akal ni juga digunakan untuk bila kita nak stop diri kita daripada buat satu perkara. Bila kita nak tahan diri kita daripada buat satu perkara, itu pun dipanggil akal. Tu kata Al-Khalil kat sini, in zajara amma kana yaf'aluhu. Dia berhenti daripada apa yang dia selalu duk buat. So akal dalam bahasa Arab juga bermaksud berhenti. Sebab tu ulama kata orang yang berakal ni orang yang tak buat benda lekeh. Maksudnya dengan akal dia yang sihat, dia halang diri dia daripada buat benda-benda yang lekeh dan tidak sepatutnya. Jadi itu antara maksud akal dari sudut bahasa. Satu, akal bermaksud lawan kepada tidak tahu. Kedua, akal itu sendiri bermaksud menahan diri daripada buat benda yang tidak sepatutnya. Dan dalam bahasa Arab ada banyak perkataan yang kita cakap sinonim untuk akal lah. Ada al-lub, al-hija, al-hijr, al-nuhyah dan sebagainya. Kita akan jumpa banyak dalam Quran. Adapun tentang istilah akal, tadi kita bahas dari sudut bahasa. Sekarang ni akal dari sudut istilah akidah, ilmu akidah, ataupun dari sudut ilmu falsafah. Akal ni apa? Jadi sebenarnya ulama khilaf dengan sangat panjang lah tentang isu ni. Ulama khilaf kepada berpuluh pendapat. Bahkan ada yang kata sampai beratus pendapat tentang apa definisi akal sebenarnya. Tapi antara yang dah disimpulkan adalah apa yang Ibn Taymiyah buat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah simpulkan dalam kitab beliau Darut Ta'arud. Beliau kata sebenarnya penggunaan akal yang banyak definisi ni, yang kita jumpa mungkin sampai kepada mungkin beratus ni, dia tidak lari daripada 4 makna utama. Jadi macam kita bahas tadi, mungkin ada banyak definisi, tapi bila mana kita jumpa perkataan akal dalam penulisan ulama, terutamanya akidah, dia tak lari daripada 4 penggunaan utama atau 4 makna utama. Pertama, akal boleh merujuk kepada al-gharizah ataupun al-malakah. Al-gharizah atau al-malakah ni akal semula jadi yang ada pada setiap manusia, yang membezakan kita dengan binatang, yang membezakan di antara orang yang berakal dan orang yang gila. So orang, beza antara orang berakal dengan orang gila adalah dia mempunyai akal lah kan. Sama juga beza antara kita dengan haiwan adalah kita punyai akal. Akal yang pertama ni maksudnya gharizah, iaitu ulama bahaskan quwwatu al-idrak, satu kemampuan untuk manusia ni peroleh ilmu, satu kemampuan untuk manusia ni acquire knowledge kan. Kalau kita tengok lembu tuan-tuan, kita ajar dia macam mana pun ABC,
10 tahun dia takkan boleh bina ayat. Betul tak? Kalau kita talqin lah dari sudut bahasa, kita talqin lembu tu dengan bacaan ABC. 10 tahun dia takkan boleh bina ayat, bahkan dia mungkin tak boleh sebut ABC pun. Sebab lembu dia tak ada ni quwwah al-idrak ni yang di refer sebagai al-gharizah. So penggunaan pertama akal merujuk kepada ni. Merujuk kepada al-gharizah ataupun quwwatul idrak, iaitu kemampuan untuk belajar. Kemampuan untuk menerima ilmu dan belajar. Definisi kedua yang kadang-kadang ulama gunakan istilah akal ni adalah maklumat-maklumat yang diketahui secara daruri dan pasti. Daruri dan pasti. Daruri ni maksudnya tak perlu dikaji. Bila kita cakap daruri, dia tak perlu kaji. Sebagai contoh macam tuan-tuan rasa lapar, kan? Kalau kita rasa lapar, kita tak perlu apa bukti aku lapar, apa dalil aku lapar. Ataupun kalau kita mengantuk, apa bukti aku mengantuk, apa dalil aku mengantuk. Tak ada, kita tak faham macam tu, kan? Sama juga kalau kita pegang ceret yang panas, kita tahu ceret tu, kita tarik tangan kita, panas ni. Kita tak perlu pun kita pegang ceret tu sampai melecur tangan, kita fikir kenapa ceret ni panas, betul tak? Yang ni dipanggil maklumat daruri. Maksudnya kita dapat maklumat tu tanpa perlu kepada proses pemikiran yang detail, tanpa memerlukan kepada proses pemikiran yang detail. Yang ni dipanggil ilmu daruri. Daruri maksudnya dia tak berhajat kepada kajian ataupun kajian, tak berhajat kepada kajian atau pemikiran yang dalam. Sama juga antara contoh maklumat yang daruri ni adalah kita tahu, ulama kata al-kull akbaru minal juzu', kan? Kita tahu apple yang sebuah lagi besar daripada kalau kita dah bahagi dia. Kalau orang tanya, apple ni ada satu apple yang dia sebuah, satu apple yang separuh, mana lagi besar? Confirm yang sebuah tu. Kalau dia cakap tak, dia potong dengan cara tertentu yang dia akan jadi lagi besar daripada yang pertama tu, mustahil. Kalau dia sama saiz, dia takkan berbeza punya lah. Kalau orang tanya macam mana kita tahu, kita cakap itu maklumat daruri. Maksudnya kalau depan mata kita, kita tak perlu berhujah pun. Yang tu dipanggil al-ma'lumat ad-daruriyah. Jadi kadang-kadang ulama guna perkataan akal, dia merujuk kepada al-maklumat ad-daruriyah ni. Selain daripada itu, penggunaan akal juga boleh merujuk kepada al-maklumat an-nazariyah ataupun al-ulum an-nazariyah. An-nazariyah ni adalah ilmu yang ataupun maklumat yang berlawanan dengan yang tadi. Kalau tadi kita tak perlu kaji, tak perlu fikir dengan lama, al-ulum an-nazariyah kita kena kaji dan fikir dengan lama. Sebagai contoh, orang bagi kat kita satu equation matematik panjang, 80 kali 150 bagi 20 tambah 1000 tolak 100 kali. Kita tak boleh, melainkan kita memang betul-betul setengah orang yang genius lah. Tapi orang awam 99% dia berhajat kepada pengiraan. Berhajat kepada pengiraan. Pengiraan tu maksudnya dia perlu proses untuk fikir. Jadi an-nazari, al-ulum an-nazariyah, ilmu yang bersifat nazari ni, kita kena fikir dan kita kena kaji dan kita kena renung dia panjang untuk kita tahu apa dia sebenarnya. Berbeza dengan daruri tadi. Daruri kadang-kadang kita boleh tahu benda tu serta-merta, kan? Kita tahu kita mengantuk serta-merta. So itu antara perbezaan antara ilmu nazari dengan daruri. Yang terakhir adalah kadang-kadang akal juga digunakan untuk merujuk kepada amalan sendiri. Amalan, macam kita dah cakap tadi, amalan orang yang berakal dia menghalang diri dia daripada buat benda yang tak patut. So ulama kata antara masuk akal juga adalah amalan yang menghalang diri daripada buat benda yang tak patut. Antaranya dalil Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata orang musyrik Mekah ni, kata mereka, kalaulah dulu kami kat muka bumi ni kami dengar apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au na'qil, ataupun kami dah dengar dan kami buat, beramal apa yang Muhammad suruh kita buat, nescaya tak adalah kita ni jadi daripada golongan yang masuk neraka. So dekat sini Al-Quran sendiri gunakan istilah akal, au na'qilu ma, dengan merujuk kepada perbuatan, iaitu perbuatan yang sepatutnya lah, perbuatan yang sepatutnya.
Jadi kesimpulannya, istilah akal ni dia mempunyai 4 makna umum, 4 penggunaan umum. Penggunaan ni kita cakap interchangeable, maksudnya ulama sekejap pakai ni, sekejap ulama guna perkataan akal untuk merujuk kepada makna pertama, sekejap guna perkataan akal merujuk makna kedua, sekejap makna ketiga, sekejap makna keempat. Jadi kalau kita nampak dalam kitab-kitab ulama, mereka kata okey, berlaku pertembungan antara dalil nakli ataupun dalil nakal wahyu dengan akal. So akal yang mana ni kita kena kaji. Daripada 4 tadi tu, mana yang ulama ni maksudkan. Jadi kalau kita dah faham 4 penggunaan ni, kita boleh tahulah, kita nak pinpoint, okey, sebenarnya daripada 4 ni yang ulama ni masukkan makna ketiga contohnya. So yang tu tentang istilah takrif akal dari sudut istilah. Kemudian kita bahas sikit tentang fungsi akal. Fungsi akal sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita masuk perbahasan tentang fungsi akal ni, kita masuk perbahasan tentang falsafah lah. Memang falsafah, secara pure falsafah pun. Kita nak tahu sekarang ni, bila akal yang ada dekat manusia ni, apa yang kita boleh buat dengan akal ni. Jadi ulama ada senaraikan beberapa perkara. Cuma benda yang paling penting kita perlu tahu adalah akal ni sebenarnya dia sangat bergantung kepada deria. Manusia ni dia ada 5 deria: bau, rasa, pegang, melihat dan sebagainya, mendengar. Jadi akal ni kalau tanpa deria dia tak boleh berfungsi. Deria ni dia bagi input dan data kepada akal untuk akal buat proses dia. Kita akan cerita tentang proses-proses akal, tapi kalau tak ada deria, akal tak boleh function. Untuk ulama kata al-aqlu yastanidu fi ahkamihi ila mu'tayat al-his. Akal ni dia bergantung untuk dia buat proses dia tu kepada data-data yang deria bagi kat dia. Sebagai contoh, sebagai contohnya, kalau kita tengok kalau kita ni, kita pernah tengok orang Eropah, ataupun anda bagi contoh lagi mudah, okay. Kita bayangkan seseorang yang dia lahir-lahir buta. Dia lahir-lahir buta. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak terangkan dekat kawan tuan-tuan dan puan ni yang lahir-lahir buta ni, apa itu warna? Rasa-rasa dia boleh faham? Apa contohlah nama dia Abu. Abu, tangan hang ni warna coklat. Coklat tu apa? Coklat warna. Dia lahir dalam keadaan memang buta sejak kecil. Dia boleh faham tak coklat? Dia tak boleh. Kita bagi definisi coklat setepat macam mana pun, pemahaman dia terhadap apa itu warna coklat tak akan sama macam orang yang melihat coklat, warna coklat lah. Jadi akal ni dia bergantung kepada deria. Deria bagi dia data, okey, deria kata ni warna coklat, akal simpan kat otak dia. Jadi bila dia pernah tengok sekali contoh warna coklat kat tangan dia ke apa, lepas tu ada orang cakap kereta aku warna coklat, dia dah boleh bayangkan dah kepala dia, kereta kemudian warna coklat. So itu fungsi pertama akal. Fungsi pertama akal adalah dia menyimpan maklumat berdasarkan apa yang deria bagi tahu dia. Deria bagi tahu dia, okey, warna coklat macam ni, dia simpan. Kedua, akal juga dia, fungsi akal adalah dia akan differentiate, dan differentiate ni membezakan dan menyamakan. Akan membezakan dan mensamakan. Maksudnya apa? Bila waktu kita kecil-kecil, mak dengan ayah kita bagi tahu kita, okey, tempat duduk dalam kelas ni hanya untuk lelaki sahaja. Lelaki sahaja. Maka akal budak tu akan menghukum. Lepas ni kalau dia nampak lelaki, dia akan cakap lelaki memang sini je. Dia akan hukum sama. Maksudnya lelaki akan duduk dekat tempat tertentu ni je. Bila dia nampak kawan dia seorang tu tiba-tiba duduk kat tempat perempuan, akal dia kata apa? Dah berlaku perubahan, perbezaan. So fungsi akal adalah membeza dan menyamakan. At-tafriq dengan at-tajmi'. Tajmi' ini menyamakan, at-tafriq membezakan. So akal yang bagi tahu kita, budak tu salah duduk tempat tu sebab dia lelaki. Kita patut bagi hukum yang sama, iaitu lelaki kena duduk sini. So itu pun antara fungsi akal juga. Antara fungsi akal juga yang lagi detail adalah kita panggil tajrid. Tajrid kulliyat. Tajrid ni maksudnya akal buat satu kesimpulan umum berdasarkan apa yang dia nampak. Contohnya, okey, akal, katakanlah kita pergi musafir ke negara Eropah, kita nampak penduduk negara Eropah ni semuanya ada pattern tertentu.
Katakanlah kita cakap warna kulit putih, dan kebetulan tempat kita pergi tu warna rambut semuanya blonde. Maka dekat sini bila kita cakap dengan kawan kita je, aku ada kawan daripada Eropah ni seorang, pop kat kepala otak kita apa? Kita duk bayang tadi, dia mesti warna kulit putih, dia ada rambut blonde. Maksudnya lepas dia tengok banyak individu, dia tengok fulan yang dekat Eropah ni macam ni, fulan, akal ni buat conclusion umum, orang Eropah biasanya kulit putih, biasanya blonde. Yang tu dipanggil tajrid. Maksudnya dia buat kesimpulan umum. Dia tengok subjek-subjek tertentu, kemudian dia buat kesimpulan umum. Yang tu dipanggil tajrid. Itu pun fungsi akal. Dan terakhir adalah akal buat kias untuk kita. Dia buat satu proses nama dia qiyas. Qiyas ni maksudnya, sebagai contohnya tuan-tuan, banyak kita boleh bagi contoh qiyas ni. Katakanlah cawan ni warna merah menyala, kemudian kita pegang, panas, melecur tangan. Otak kita akan buat kias apa? Lepas ni semua benda yang warna merah menyala mesti panas. So dia dah pegang cerit sekali panas, dia tak perlu lagi besok try lagi mana tahu sejuk, tak ada lah kan. Maksudnya sekali dia rasa tu cukup dah. Maksudnya dia buat kias. Maksudnya sekarang dalam otak dia, cawan ni warna merah menyala, semua warna merah menyala mesti panas, cawan ni panas. Cawan ni warna biru, semua warna biru mesti sejuk, cawan ni sejuk. Itu dipanggil kias. Itu pun antara fungsi akal juga. Boleh tuan-tuan? Takut tuan-tuan rasa apa dia ustaz ni cakap ni. Okey. Kemudian kita tengok, sekarang ni kita nak tengok kedudukan akal dalam Islam. Bila kita cakap Islam, sinonim Ahli Sunnah wal Jamaah sekali. Pertama, syarak ni memang pandang akal satu benda yang tinggi, satu perkara yang mulia lah. Sebab tu syarak jadikan akal ni, ulama kata manatu taklif. Maksudnya bila syarak nak taklif, nak bagi tahu hukum hakam tertentu, apa yang dia ni kena buat sebagai hamba, kena solat dan sebagainya, syarak tengok apa syarat dia? Akil. Betul tak? Hampir ke semua hukum Islam, bila kita tengok syarat dia apa? Baligh. Akil. Betul tak? Maksudnya memang hukum hakam Islam ni dia 90%-nya bergantung kepada seseorang yang ada akal. So syarak jadikan akal ni mana tu taklif. Maksudnya satu poin yang dijadikan untuk taklif. Kalau ada poin ni kita taklif. Itu antara contoh yang bagaimana syarak mengangkat orang yang ada akal. Kedua, bila kita bahas tentang maqasid syariah kan, sekarang semua orang nak cakap tentang maqasid syariah, ada 5. Menjaga nyawa, menjaga agama, dan antara 5 ni juga adalah menjaga akal. Waktu kita tengok dalam Islam ni, kebanyakan hukum yang tentang akal, fungsi dia nak jaga akal. Kenapa arak haram? Nak jaga supaya proses akal okey. Kenapa apa lagi? Dadah pun tak boleh, haram. Sebab nak menjaga supaya otak kita boleh proses dengan okey. Kemudian ulama bahas, kenapa hakim ni, qadhi, kalau dia lapar, dia tak boleh bagi hukum. Sebab bila lapar, dia tak boleh fikir betul. So ulama pun bahas benda tu. Kalau dia lapar, kalau dia ngantuk, semuanya nak cakap tentang apa yang bakal mengacau proses akal tu. Jadi syarak dia nak bagi akal manusia ni perform dalam keadaan paling optimum dia boleh. So itu menunjukkan syarak memang bagi ihtimam, bagi ambil berat yang tinggi terhadap akal. So kebanyakan hukum dia pun adalah untuk jaga akal. Selain daripada itu, dalam Quran banyak kadang-kadang kita dengar ayat-ayat yang memuji orang yang berakal. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidaklah yang mengambil pengajaran daripada apa yang ada dalam Quran ni melainkan orang-orang yang mempunyai akal. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidaklah mengambil pengajaran melainkan orang yang mempunyai akal. Kemudian Quran juga mencela orang yang dia ada akal tapi tak nak guna. Contohnya dalam surah Baqarah ayat yang masyhur, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Bila kita suruh diorang ikut Nabi, diorang kata tak, kami nak ikut tradisi nenek moyang. Apa Quran, macam mana Quran cela dan Quran kita cakap kecam? Macam mana Quran kecam? Quran kata tidaklah moyang-moyang mereka itu la ya'qiluna syai'a. Tidaklah mereka tu mengetahui dan memahami sesuatu pun.
Maksudnya Quran kata moyang-moyang anda semua ni ada akal tapi tak guna akal tu. Sebab itulah masih lagi stay dalam menyembah berhala. So maksudnya Quran memang akan kecam siapa yang ada akal tapi dia tak guna akal dia. Jadi maksudnya kita nampak kat sini betapa syarak dia memang nak umat dia untuk gunakan akal. Syarak nak umat dia tak nak mundur. Syarak nak umat dia maju, kan? Jadi bila ada orang dia timbul persepsi, kalau kita beramal dengan Islam, lagi kuat kau ikut sunnah, lagi kuat kau beramal dengan Islam, lagi mundur kau jadi. Itu persepsi salah. Persepsi salah. Jadi kita kalau orang yang belajar agama, orang yang bawa nama agama, kita kena tunjukkan bahawa sebenarnya kalau kita lagi kuat beramal dengan agama, kuat beramal dengan sunnah, kita lagi progresif lah. Progresif dari sudut kita boleh maju, kita boleh bawa kreativiti kepada umat, boleh bantu umat, khidmat umat dan sebagainya. Okey. Itu mukadimah. Itu mukadimah tentang definisi akal, penggunaan dan sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke tajuk utama. Tajuk utama iaitu penggunaan akal dalam permasalahan akidah. Penggunaan akal dalam permasalahan akidah. Okay, pertama sekali kita kena faham, yang ni satu poin yang saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian boleh faham dengan baik. Sebab kalau tuan-tuan dengan puan-puan faham poin ni saja saya dah lega dah, kira alhamdulillah, dapat satu poin ni pun cukup. Iaitu ulama kata, antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah sendiri, beliau kata yang al-anbiya, para nabi ni ya'tu nabi muharatil uqul la bi muhalatil uqul. Para nabi membawa wahyu yang kandungan wahyu ni muharat al-uqul, menghairankan akal, tapi la bi muhalat al-uqul, tapi bukan benda yang akal kata mustahil. Tu poin. Maksudnya syarak wahyu datang bawa dekat manusia, bagi tahu dekat manusia hari kiamat akan berlaku, benda ni akan berlaku, Tuhan macam ni, sekian. Maklumat-maklumat ni semua tak mustahil. Mustahil dia mustahil, faham tak? Maksudnya kita cakap tak mungkin dia mustahil. Paling jauh dia pergi, dia akan buat akal kita hairan. Muharat al-uqul. Akal kita mungkin tak boleh faham atau bayang secara detail, tapi akal kita tak boleh hukum benda tu mustahil secara pasti. Ini benda yang kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan akan nampak segala isu yang timbul tentang setengah Mu'tazilah nafi azab kubur, ada liberal yang nafi azab kubur, ada yang nafikan nanti ke hari kiamat ada timbang, tak logik lah Tuhan pakai penimbang dan sebagainya ni. Semua yang kita cakap kerancawan yang disebab berlaku sebab akal ni akan selesai kalau kita faham poin ni, iaitu wahyu yang dibawa oleh para nabi ni, dia bukan bawa perkara yang dihukum mustahil oleh akal, tapi akal mungkin hairan. Hairan tu maksudnya apa? Dia mungkin tak boleh faham 100%, tapi dia tak hukum mustahil. Jadi secara umumnya dalam perbahasan akidah, kalau tuan-tuan tengok semua perbahasan akal, semua perbahasan akidah, akal akan kata secara umumnya dia benda yang harus berlaku. Harus berlaku ni mungkin berlaku. Secara amnya akal akan kata semuanya mungkin berlaku. So akal mustahil kata benda tu mustahil. Sebagai contoh, anda bagi contoh mudah. Bila musyrikin Mekah, mereka ni ingkar berlaku hari kebangkitan. Mereka bawa jumpa Nabi, kadang-kadang bawa tulang kan. Dia kata Allah nak hidupkan ke tulang ni lepas dah, tulang belulang ni lepas dah mati nanti. Kalau kita tengok kebanyakan ayat Quran yang respon kepada apa yang musyrikin Mekah cakap, kebanyakan ayat Quran akan kata yang akan menghidupkan tulang belulang ni adalah Tuhan yang cipta tulang ni pada kali pertamanya. Okay. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Kalau Tuhan mampu cipta benda daripada kosong kepada ada, tidakkah lagi mudah bagi Tuhan tu untuk membuatkan benda yang daripada ada untuk hidupkan baliknya? Maksudnya daripada ada substance untuk buat benda baru. Kalau daripada benda yang nothing atau void ni, benda kosong boleh jadi ada, Tuhan boleh buat tulang atau boleh cipta manusia daripada tak ada apa-apa, maka lagi mudahlah bagi Tuhan untuk menghidupkan lepas kita mati. Nampak? Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat ayat Quran, so ayat Quran ni sekarang tengah buat apa? Ayat Quran tengah berhujah dengan akal. Maksudnya ayat Quran nak kata orang musyrikin Mekah sekarang ni, dia bukan tolak benda tu sebab benda tu mungkin tak berlaku sebagainya. Dia ingat benda tu mustahil. Sedangkan benda tu sangat
mungkin dah sangat harus berlaku. Jadi ana ulang balik point tu, so seperti mana mudahnya Tuhan untuk cipta daripada tak ada kepada ada, maka sudah tentulah lagi mudah untuk daripada ada untuk cipta benda lain. Kan, kalau kita fikir untuk daripada tak ada kepada ada ni sangat sukar. Tak? Manusia mustahil boleh buat. Manusia nak cipta something, dia mesti kena ada substance lah. Tapi Tuhan boleh buat daripada zero, nothingness kepada ada. So tak pelik lah Tuhan yang sama boleh hidupkan yang dah mati, kan? So itu menunjukkan jelas bahawa akal tak hukum benda tu mustahil. Dan kebanyakan apa yang musyrikin Mekah buat, kenapa Quran attack? Sebab musyrikin Mekah dia duk hukum mustahil. Dia duk hukum mustahil semua perkara. Anda bagi contoh lain, kadang-kadang akal juga dalam pembahasan akidah, tapi yang ni sangat kita cakap ruang ni sangat limited, sangat terhad. Sangat terhad. Kalau pertama tadi kita cakap secara umumnya akal akan tak menghukum benda tu mustahil. Bahkan dia kata semua perkara berkaitan akidah ni mungkin. Kita pergi level kedua, ada setengah perkara, sebahagian kecil, memang ruang lingkup dia kecil je, yang memang akal pun dia boleh jadi dalil utama. Maksudnya apa? Kita cakap akal dengan Quran dan Sunnah sama. Akal dan Quran dan Sunnah sama. Sebagai contoh, bila kita bahas tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu ulama ada banyak cara untuk membuktikan macam mana alam ni dicipta. Kalau kita skip perbincangan panjang tu, kita tahu alam ni dah cipta. Maka bila kita cakap alam ni dah dicipta dan ada pencipta, secara automatik kita mesti cakap Tuhan tu mesti ada sifat ilmu. Sebab macam mana nak mencipta kalau tak ada sifat ilmu? Dan bila alam ni wujud dan kita tahu ada pencipta, secara pasti pencipta tu ada sifat kehendak, ada iradah. Iradah ni berkehendak. Kalau tak berkehendak, macam mana alam ni boleh ada at the first place, kan? Dan ketiga, kita cakap pasti Tuhan tu ada penguasaan, qudrah, kekuasaan. Kalau tak ada kekuasaan, macam mana Tuhan tu nak cipta alam ni, atau pencipta tu nak mencipta alam ini? Maka dengan kita tahu bahawa kita ni dicipta, alam ni baharu, secara automatik kita boleh tahu Tuhan ni ada beberapa sifat. Kemudian kita tengok dalam dalil Quran dan hadis, Quran dan hadis pun kata Allah ni alim, maha mengetahui. Allah ni pun ala kulli syai'in qadir, sangat berkuasa, maha berkuasa atas setiap satu perkara. Apa yang ada dalam Quran ni sama tak apa yang akal kita cakap? Iaitu Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha berkuasa, Tuhan maha berkehendak. Dalam Quran pun cakap benda sama, fa'alul lima yurid. Tuhan maha membuat apa sahaja yang dia kehendaki, ada kehendak. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tuhan maha berkuasa atas setiap sesuatu pun. Maka sama kita cakap. Akal kata benda yang sama, dalil pun kata benda sama. So sekarang dalam kes ni, akal dengan akal selari, harmoni. Selari dan harmoni, tak ada pententangan, bahkan kedua-duanya sama. Kedua-duanya sama. Jadi kita tak cakap lah, tapi tempat ni terhad. Tempat ni sangat terhad. Sebagai contoh lagi tuan, saya bagi contoh lagi. Kita ni makhluk. Makhluk ni secara kita tahu memang secara mudahnya mesti sangat lemah dan berhajat. Betul tak? Kalau tuan-tuan tanya apa bukti kita berhajat? Oh jelas. Kalau kita ditarik oksigen beberapa saat, kita habis. Kalau jantung kita stop berdegup sekejap, kita habis. Jadi kalau kita tengok manusia ni, setiap saat dia tu hidup dalam keadaan dia perlu kepada sesuatu. Dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Jadi manusia ni makhluk yang lemah dan sangat memerlukan. Pada masa yang sama, makhluk juga ada sifat-sifat tertentu yang kita cakap, sifat ni sifat-sifat kesempurnaan. Kalau saya tanya tuan-tuan, manusia ada sifat ilmu tak? Kita cakap pasti ada. Sebab tu kita cakap ustaz ni alim, ulama ni allamah, ulama ni sangat alim. Maksudnya manusia ada sifat ilmu. Ilmu ni kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, daripada mana-mana sudut pun dia adalah satu sifat kesempurnaan. Dia bukan macam mengantuk. Mengantuk sempurna ke lemah? Lemah. Tanda kita perlu tidur. Tapi ilmu, dia tanda dia adalah sifat yang sempurna. Maksudnya apa?
Bila benda tu tak ada ilmu, confirm dia lagi rendah. Antara manusia dengan batu, manusia lagi mulia. Manusia dengan dinding, manusia lagi mulia. Bahkan dalam Quran sendiri, dalam surah Al-Ma'idah pun bahas tentang anjing yang anjing, tapi dia ajar untuk cara memburu. Hukum kita makan apa yang dia buru tu beza dengan anjing biasa kalau gigit binatang buruan. Kenapa? Apa pembeza? Sebab anjing ni belajar. Maksudnya ilmu ni punyalah sifat kesempurnaan mana-mana dia pergi. Walaupun tempat tu kita cakap anjing kan, dia akan buat benda tu jadi mulia juga. Okay. Jadi sekarang kita tengok sifat kesempurnaan ni ada pada makhluk. Maka takkanlah Tuhan yang mencipta makhluk tak ada benda ni. Maka lagi patutlah dia ada. Itu dipanggil qiyas aula. Kan? Mestilah Tuhan yang mencipta makhluk yang lemah, tapi makhluk yang lemah ni pun ada ilmu. Maka yang mencipta tu mestilah lagi ada ilmu. Sebab dia yang mencipta. Betul tak? Kalau kita cakap Tuhan ni tak ada sifat ilmu, macam mana dia boleh cipta yang makhluk ni? Makhluk ni sendiri, makhluk yang dikatakan ada sifat ilmu yang sempurna ni. Jadi kat sini ulama kata kita pakai qiyas aula. Sama juga macam ana ada post kat Facebook beberapa hari lepas tentang Nabi Ibrahim bila dia berdialog dengan kaum. Nabi Ibrahim tentang patung-patung tu kan. Bila Nabi Ibrahim cakap dekat ayah dia kata apa? Kenapa sembah perkara yang tak mendengar dan tak melihat? Kan? Kenapa sembah perkara yang tak mendengar, tak melihat dan tak bagi manfaat? Ini pertanyaan ni Nabi Ibrahim tanya nak buat supaya ayah Nabi Ibrahim fikir bahawa sekarang ni manusia kita mendengar dan melihat. Manusia boleh bagi manfaat, kita boleh tolong kawan kita, betul tak? Macam mana patung ni tiba-tiba dia tak boleh bagi manfaat pun? Kalau kawan, kita boleh berhutang dengan dia, dia tolong kita, kita boleh minta tolong dia pindah barang, dia manfaat dari sudut dia boleh tolong. Patung ni tak boleh buat apa-apa. Tu Nabi Ibrahim kata la yughni anka syai'a. Dia tak boleh buat apa-apa, tak boleh bagi manfaat. Kenapa sembah dia juga? Sini pun Nabi Ibrahim guna dalil akal. Maksudnya Nabi Ibrahim kata, macam mana kita manusia yang lemah, yang makhluk ni, tiba-tiba kita ada sifat kesempurnaan, iaitu boleh tolong, boleh melihat, boleh mendengar. Tiba-tiba Tuhan yang kau sembah yang patung ni tak boleh. Kan? Itu hujah kuat sebenarnya tu. Itu hujah yang kuat sangat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita lihat para nabi pun guna dalil akal. Para nabi guna dalil akal. Jadi itu pun antara contoh macam mana penggunaan dalil akal dalam akidah. Dalam setengah isu lain, akal dia turun dia punya kita cakap dia punya authority dia. Bila membincangkan tentang perincian sifat Allah, yang tu akal stop. Okey, kita cakap akal bagi tahu Tuhan mesti ada sifat ilmu, kalau tidak macam mana dia mencipta. Okey, kita cakap betul. Macam mana ilmu Tuhan tu? Akal cakap tak tahu. Sebab apa? Kita cakap tadi, akal nak tahu satu maklumat, dia berhajat kepada data yang dia tengok daripada panca indera. Bukan mesti tengok lah. Tengok, mendengar, pegang, rasa sebagainya. Jadi kalau panca indera tak boleh bagi data kat dia, Tuhan adalah ghaib. Ghaib ni perkara yang kita tak boleh nampak dan confirm tak boleh, panca indera boleh fungsi lah. Jadi akal kat situ dia tak boleh function. Jadi kalau orang tanya, okey, sekarang ni kau dah bagi tahu aku Tuhan ni ada sifat ilmu sebab dia boleh mencipta. Ilmu Tuhan ni macam mana perincian dia? Akal kena kata apa? Saya tak tahu. Situlah kita stop dan kita tunggu dalil cakap apa. So dalil kata Tuhan ni tahu segala perkara. Tahu apa yang dah berlaku, apa yang tengah berlaku, apa yang bakal berlaku, apa yang tak berlaku. Tapi kalau berlaku, macam mana dia berlaku? Perincian ni kita jumpa kat mana? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita jumpa kat dalil. Kita jumpa dekat dalil. So dekat sini, perincian ni, sini akal kena akui, okey aku stop, aku lemah. Fungsi aku sampai sini je. Dan dekat sinilah juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tempat semua ahli sunnah wal jamaah jadi sesat. Sebab apa? Ahli sunnah wal jamaah kata kita letak limit dekat akal, kita akui ada certain level akal dia tak boleh bagi dah. Kita iktiraf kelemahan kita. Yang lain, ahli kalam, semua yang lain, ahli falsafah, Mu'tazilah, semua ahli kalam yang lain ni semua tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, semuanya dia nak bagi lebih lagi. Dia nak bagi lebih. So sini pembeza kita dengan orang. Ada tempat yang ahli sunnah kata ini ada ni border, ni red line. Akal tak boleh pergi jauh ni, akal tak boleh lepas. Kan? Bila
Anda teringat antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama Asy'ariyah, bila dia bahas tentang macam mana Tuhan boleh turun ke bumi 1/3 malam. Kalau betul lah Tuhan tu beristiwa atas arasy, kita tak boleh bayang. Apatah lagi bila setengah orang kata, oh kalau macam tu ada 24 jam time zone, so Tuhan ni sentiasa turun lah. Sebab malam akan berlaku sentiasa, time zone 24 jam kan. Apa Ibn Taymiyah jawab? Ibn Taymiyah cakap senang je. Sekarang ni kau percaya tak Tuhan boleh dengar 10,000 atau jutaan doa dalam masa sesaat serentak? Ya, boleh, percaya, tak ada masalah. Kenapa yang tu kau boleh iya kan, tapi yang tadi tak boleh? Sepatutnya kena konsisten. Kalau tadi kita terima, ya Allah boleh dengar 10 juta doa dalam masa sesaat, dan walaupun kita tak tahu macam mana, tapi kita beriman, sepatutnya akal kita konsisten, dia cakap benda yang sama tadi. Nampak? Sebab apa? Sebab akal ahli sunnah dia stop. Dia kata dekat sini aku tak tahu, aku kena konsisten lah, tak boleh double standard. Dekat sini kata, oh tak apa, saya beriman, saya tak tahu macam mana saya beriman. Tiba-tiba kat sini dia nak lawan dalil. Saya tak tahu macam mana, saya tak beriman dan saya nak tolak hadis ni. Tak boleh ya. So sini dah sebenarnya tuan-tuan dan puan, pembeza antara ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah. Sebab ahli sunnah kata akal ada dia punya hudud, dia ada border dengan red line, dia tak boleh pergi. Walaupun kita cakap tadi ya ada fungsi dia dalam akidah, tapi perincian-perincian tentang sifat Allah, perincian-perincian tentang qada dan qadar, kita takkan boleh faham. Kita takkan boleh faham. Ini semua red line bagi ahli sunnah wal jamaah. Okey, jadi untuk bahagian terakhir malam ni, Ana nak bagi satu contoh praktikal dan satu contoh satu muqaranah, perbandingan di antara macam mana ahli sunnah tackle isu akal dengan dalil, dan macam mana selain ahli sunnah tackle isu akal dengan dalil. Ana nak bagi satu contoh yang praktikal lah untuk kita boleh nampak. Jadi antara perbahasan yang masyhur bila kita bahas tentang akal ni tuan-tuan, kita dah cakap akal ni salah satu daripada sumber tadi kan, 1, 2, 3, 4 tu. Kita nak bahas sekarang apa hubungan akal dengan dalil. Adakah akal dengan dalil satu benda yang harmoni, atau akal dengan dalil satu benda yang sentiasa lawan, bertentangan, ataupun ada kadang-kadang akal dengan dalil dia boleh selari, ada kadang-kadang dia tak selari. Dan permasalahan ni tuan-tuan dan puan, kita selalu dengar ulama mungkin dah bahas perkara ni 800 tahun dulu, tapi sampai ke hari ni kita dengar, betul tak? Bila orang cakap, oh penemuan sains ni seolah bercanggah lah dengan apa yang ada dalam Quran atau hadis. Itu satu contoh berlaku pertembungan di antara akal dan dalil wahyu. Jadi sekarang kita nak tengok macam mana ulama settlekan isu ni bila berlaku pertembungan antara akal dan wahyu, dan macam mana ahli sunnah selesaikan isu ni lah. Kita nak tengok ahli sunnah selesaikan, dan kita nak buat perbandingan sikit macam mana selain ahli sunnah selesaikan dan kenapa natijah jadi lain. Jadi anda tengok kitab ni, Ibn Taymiyah punya kitab. Nama kitab ni adalah Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, menolak. Nama tajuk kitab ni pun dah menarik. Ibn Taymiyah kata Dar'u Ta'arud, menolak percanggahan al-aqli wan naql. Maksudnya dekat tajuk kitab dia dah bagi tahu apa isi kitab dia. Iaitu kitab ni akan cakap tak ada berlaku pun pertentangan atau percanggahan atau kontradiksi di antara wahyu dan akal. Dar'u ta'arudil aqli wan naql. Ataupun tajuk lain bagi kitab ni adalah muwafaqatu sahihil manqul li sarihil ma'qul. Persepakatan di antara dalil wahyu yang sahih, Al-Quran dan hadis-hadis sahih, dan akal yang sihat dan sejahtera. Maksudnya apa? Bagi beliau, bagi Ibn Taymiyah, kalau hadis tu sahih, kalau itu ayat Quran kan, kalau itu betul ayat Quran, kalau itu hadis sahih, itu nakal yang sahih, pasti dia tak bercanggah dengan akal yang sihat sejahtera. Kalau berlaku juga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia takkan lari daripada 3 kemungkinan. Yang ni poin yang penting. Ni poin yang sangat penting. Pertama, sama ada wahyu tu dhaif, maksudnya hadis dhaif atau hadis palsu. Kalau orang cakap, tengok penemuan saintifik ni bercanggah dengan hadis ni, kita check balik, oh hadis ni palsu. Tak apalah, tak pelik lah kan. Dia tak benda yang, dia benda biasalah, dia tak mustahil. Kedua, oh tengok ayat Quran ni bercanggah dengan penemuan saintifik ni, ataupun benda ni canggah dengan benda ni, penemuan ni bercanggah ni. Kita cakap, oh rupanya kita tengok balik
dalil Quran atau dalil hadis yang dia dakwa tu rupanya dia salah faham. Kan? Boleh berlaku kesalahfahaman. Setengah orang dia kata berlaku bercanggahan di antara dalil akal dengan wahyu. Rupa-rupanya dia salah faham kandungan wahyu. Kemungkinan ketiga, dia kata berlaku bercanggahan di antara akal dengan wahyu. Rupa-rupanya akal dia yang salah faham, akal dia yang salah fikir. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia pasti tak ada percanggahan di antara akal yang sihat dan nakal yang sahih. Nakal yang sahih ni, bila kita kata nakal yang sahih, maksudnya wahyu yang sahih, iaitu Quran, hadis sahih lah. Hadis mutawatir, hadis ahad yang sahih. Hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang dhaif teruk tu tak masuk. Yang itu tak masuk. Dan ini menarik tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kitab Imam Ibn Qayyim, dan dulu tak silap Dr. Zaimi pernah bedah buku kat sini, Al-Manarul Munif kan, fi sahih wa dhaif. Kalau tuan-tuan tengok Ibn Qayyim, bila dia bahas percanggahan di antara hadis dengan akal, ataupun hadis dengan Quran dalam kitab Manarul Munif, semua contoh yang Ibn Qayyim bawa adalah hadis-hadis yang bermasalah dari sudut sanad. Tak ada satu pun yang sahih. Sebab macam Ibn Taimiyah kata tadi, kalau nakal atau wahyu tu sahih, tak ada, mustahil. Sebab apa? Sebab Tuhan yang bawa turun wahyu adalah Tuhan yang sama yang cipta akal ni. So mustahil berlaku percanggahan. Jadi kita tengok sikit dekat buku Darut Ta'arud ni apa yang Ibn Taimiyah bahas kan. Dekat sini Ana just nak tunjuk satu contoh macam mana ahli sunnah faham dalil akal dan macam mana selain ahli sunnah faham dalil akal. Dekat awal-awal buku ni, dekat memang surat pertama, Ibn Taimiyah bila dia buka kitab ni, dia terus quote, dia terus nukil apa Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, tokoh Asy'ariyah, dalam kitab dia Asas At-Taqdis. Fakhruddin Ar-Razi ni dia seorang yang mewakili ulama yang cenderung kepada ilmu kalam. Ilmu kalam ni dengan bahasa mudah dia, kalau tadi saya cakap dekat tuan-tuan, ahli sunnah letak limit tu, letak red line, letak border, dia lebih sikit. Dia lebih. Jadi Ar-Razi kata dalam kitab dia Asas At-Taqdis ni, atau Ta'sis At-Taqdis ni, dia bagi contoh kat tuan-tuan bila berlaku kontradiksi apa kita nak kena buat. Idza ta'aradatil adillatu sam'iyyah wal aqliyah, aw as-sam'u wal aql, aw an-naqlu wal aql, aw adh-dhawahirun naqliyah wal qawati'ul aqliyah, jika berlaku percanggahan di antara dalil naqli dan akal, fa imma an yujma'a bainahuma wa huwa muhal, sama ada kita cakap dua-dua betul, berlaku percanggahan antara wahyu dan akal, kita cakap dua-dua betul. Apa konsekuens dia? Kata Imam Ar-Razi, wa huwa muhal, benda ni mustahil. Benda yang bercanggah mustahil kita cakap boleh serentak berlaku, betul tak? Kan kita tak boleh cakap air kopi ni sejuk dan panas serentak. Panas dan sejuk bercanggah. Seperti mana mustahil kita cakap air kopi panas dan sejuk serentak, seperti itu juga mustahil kita cakap dalam kes ni kita cakap dua-dua betul. Wahyu yang bercanggah dengan akal yang betul, akal yang bercanggah dengan wahyu dua-dua betul. So dua-dua mustahil. Li'annahu jam'un baina an-naqidain. Wa imma ay yuradda jami'an. Ataupun kita buang dua-dua pun tak boleh juga. Kita nak pakai apa? Kalau kita buang akal, kita buang wahyu, kita nak hidup macam mana? Kita nak beramal dengan apa? Mustahil. Ataupun kita cakap dia mustahil sebab irtifa'un naqidain. Tuan-tuan tak boleh cakap kereta tu tak bergerak, pada masa sama dia pun tak pegun. Mustahil. Betul tak? Boleh tak tuan-tuan cakap aku jumpa satu kereta ni dia tak bergerak pun, pada masa sama dia pun tak pegun. Kita angkat dua-dua benda berlawanan, tu mustahil juga. Jadi dia panggil irtifa'un naqidain. Wa imma ay yuqaddama as-sam', ataupun bila berlaku percanggahan kita dahulukan dalil nakli. Apa kata Ar-Razi? Ni point dia dah menarik tuan-tuan. Dia kata kalau berlaku percanggahan kan, apa kita buat bila berlaku percanggahan akal dengan nakal ni? Dia kata kalau kita dahulukan dalil wahyu ni, nakal ni, wa huwa muhal, pun mustahil juga. Yang ni bukan anak cakap, ni memang ada dalam kitab dia. Tuan-tuan boleh tengok, ber-PDF pun ada kitab Ta'sis At-Taqdis. Dia kata mustahil. Sebab bagi Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, beliau kata al-aql aslun naql. Tanpa akal kita tak akan tahu pun ini wahyu at the first place. So akal kena menang. Tuan-tuan jangan rasa goyah dulu. Tuan-tuan jangan rasa goyah dulu, tapi ini hujah dia. Dia kata tanpa akal kita tak akan tahu pun ini wahyu at the first place. So kalau kita cakap wahyu menang,
Seolah kita cakap akal yang bagi tahu kita ini wahyu at the first place tu salah. Kalau akal yang kata ini wahyu at the first place tu salah, maka benda ni bukan wahyu lah. Nampak? Okay, ana ulang balik, mungkin point tu susah. Kenapa Imam Ar-Razi kata mustahil? Sebab bagi Ar-Razi, akal datang dulu dan akal bagi tahu kita mana wahyu. Kalau kita cakap wahyu menang, sedang kita cakap wahyu menang, dia bercanggah dengan akal kan? Wahyu menang, seolah kita cakap sekarang, oh, akal ni salah ataupun lemah. Sedangkan akal yang sama ni juga bagi tahu kita awal-awal, ini wahyu. So akal ni kalau dah terbukti kita menangkan wahyu tadi dia salah, maksudnya bolehkah kita percaya dia lagi kalau dia bagi tahu benda ni wahyu? Okey tak? Itu point Ar-Razi. Dia kata falau qaddamnahu alaih kana zalika qadhan fil aql alladhi huwa aslun naql. Wal qadhu fi asli syai' qadhun fihi fa kana taqdimun naql qadhan fi naql. Okay, so senang cerita bagi beliau untuk dahulukan naql pun tak boleh. Sebab mendahulukan wahyu ataupun naql melazimi akal kita salah. Bila akal kita salah, kita pun dah syak benda ni wahyu ke at the first place. Okay. So macam mana? Apa nak buat ni? So apa yang Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah nak bagi penyelesaian kat kita kan? Fakhruddin Ar-Razi dia bagi kita satu penyelesaian menarik. Dia kata, kalau tak boleh juga, maka kita ada satu penyelesaian dipanggil an-naql. Dalil wahyu ni imma an yuta'awwal, sama ada kita takwil dia, wa imma an yufawwad, ataupun kita tafwid dia. Maksudnya macam mana? Dah berlaku perjanggahan antara nakal dengan akal, wahyu dengan akal. So apa yang Imam Ar-Razi kata, kita kena takwil. Kita kena takwil bagi nakal, bagi wahyu ni sesuai dengan akal. Ataupun kita guna istilah moden, fine tune kan wahyu tu bagi kena dengan akal, bagi mengelakkan berlaku penolakan kan. Kita tak nak tolak akal dengan akal kan, kita nak selamatkan, nak pakai dua-dua kan. Dia kata kita kena buat something kat dalil wahyu ni, dekat nakal ni, kita kena fine tune kan dia, kena takwil dia atau tafwid dia bagi akal boleh terima. Anda bagi contoh praktikal. Bagi ulama kalam, khususnya Asy'ariyah sendiri, Tuhan ni mestilah tak boleh mengambil tempat, mengambil ruang, tak boleh turun ke langit bumi dan sebagainya. Jadi bila kata Tuhan turun ke langit bumi 1/3 malam, benda tu adalah benda mustahil bagi akal mereka lah. Bagi akal kita tak, bagi akal mereka. Jadi untuk bagi untuk bagi alamak macam problem lah, nak fine tune kan, dia kata apa, sebenarnya Tuhan tak turun, tapi yang turun tu malaikat bawa rahmat. Ataupun Tuhan tak turun, tapi yang turun tu adalah arahan Tuhan kepada para malaikat untuk merahmat orang yang bangun tahajud 1/3 malam. Nampak? So apa dia buat? Dia fine tune kan wahyu tadi tu, dia punya konten bagi kena dengan akal. So ini apa yang, ini bukan Ibn Taymiyah quote saja-saja, ini memang ada dalam kitab Asas Taqdis oleh Fakhruddin Ar-Razi. Bahkan Fakhruddin Ar-Razi dia tulis kitab tu, dia hadiahkan kepada adik, tak silap adik ataupun sepupu Salahuddin Al-Ayyubi waktu tu. Dia khalifah, Abu Bakar bin Ayyub nama dia. Dan khalifah tu suka buku ni, buku Fakhruddin Ar-Razi ni, dia bagi 1000 dirham. Dia bagi 1000 dirham kat Fakhruddin Ar-Razi. Tapi 120 tahun kemudian datang Ibn Taymiyah, dia tulis kitab dia ni untuk tolak. Bayangkan tuan-tuan, kitab Fakhruddin Ar-Razi yang dihadiahkan tadi tu dalam 200 muka surat. Nama dia Asas Taqdis atau Tasis Taqdis. Ibn Taymiyah tolak balik, respon dia kepada kitab tu, dia tolak pendapat tu dalam 10 jilid. 10 jilid dan 44 poin. Sebab tu anda cakap tadi anda nak prepare malam ni, anda pening sebab 44 poin. Tapi ada thesis PhD, alhamdulillah lah, ada orang buat thesis PhD, dia ringkaskan poin tu. Dia ni tokoh yang hebat dalam akidah. Dia buat thesis PhD dekat Universiti Barat, tapi dia ringkaskan dah poin Ibn Taymiyah dalam kitab Darut Ta'arud ni. Jadi sebelum anda habiskan kuliah ni, anda nak bagi penyelesaian ahli sunnah untuk kes tadi. Kan? Tuan-tuan dah dengar macam mana Ar-Razi selesaikan atau tak? Jadi tuan-tuan mesti nak tahu, okey, macam mana ahli sunnah pula settlekan percanggahan tu. Anda lupa nak cerita tadi, Ar-Razi kata nakal ni imma an yuta'awwal au yufawwad. Sama ada takwil atau tafwid. Tafwid ni apa? Tafwid ni senang. Tafwid ni, hadis kata Tuhan turun 1/3 malam. Kita tafwid. Tafwid maksudnya apa? Tak tahulah maksud hadis ni. Kita tak tahu maksud dia hadis ni. Tapi yang pasti bukan apa yang zahir kita faham ni.
Itu pasti. Maksudnya Tuhan memang tak turun 1/3 malam yang macam kita faham turun tu. Kalau orang tanya, habis apa maksud dia? Wallahu alam, itu tafwid. Itu tafwid. So bagi Ar-Razi ada dua jalan penyelesaian, sama ada takwil atau tafwid. Dia nafi sifat tu. Dia kata Allah mustahil Allah turun 1/3 malam. Mustahil yang kita faham macam mana kita faham zahir ayat ni, at face value hadis ni. Tapi kalau orang tanya apa makna dia? Kalau macam tu apa makna dia? Dia kata wallahu alam, tak tahu. Yang tu tafwid. Okey. So macam mana Ibn Taymiyah jawab? Ibn Taymiyah jawab dalam 44 poin. Tuan cerita poin-poin yang ringkas dan mudah untuk kita faham. Pertama sekali, Ibn Taymiyah dia kata salah. Dia kata pembahagian ni dah salah at the first place. Maksudnya dia seolah dia kata engkau sendiri yang letakkan situasi itu supaya berlaku percanggahan. Bagi Ibn Taymiyah, dia kata akal dalil syar'i. Akal ni dengan nakal, kedua-duanya dalil syar'i. Dalil syara'. Bila dalil syara' mustahil berlaku percanggahan. Maksudnya dua-dua dalil syar'i. Syara' tak pernah anggap akal ni satu benda yang asing daripada dia. Macam anak cerita tadi lah. Ada benda-benda dalam akidah yang memang akal pun support dalil bawa kan. Jadi sebenarnya syara' memang anggap at the first place dia satu geng. Dalil akal ni satu geng. Jadi untuk mengatakan tiba-tiba dia terpisah macam dua geng berbeza, itu Ibn Taymiyah kata dah salah. Sebab bagi beliau akal ni sebahagian daripada dalil syar'i. Yang kedua, jawapan yang kedua, Ibn Taymiyah kata kita bukan dahulukan akal atau nakal sebabkan dia tu wahyu ke ataupun dia logik, tapi kita dahulukan mana yang kuat dari sudut qat'i. Qat'i ni keyakinan. Ada wahyu yang tak qat'i, ada wahyu qat'i. Quran mutawatir dia qat'i, hadis mutawatir dia qat'i, hadis ahad dia mungkin tak qat'i, dia zanni. Tapi ada akal pun sama. Akal bukan semua akal qat'i. Akal yang qat'i ni, akal yang pasti ni, macam contoh saya rasa cawan ni panas. Saya tahu cawan ni panas. Tapi adakah mesti semua dalil akal dia tu qat'i, benda yang 100% betul? Sudah tentu tidak. Untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan faham lagi, bila kita bicara akal dekat sini, ana lupa nak cerita, ana silap. Akal dekat sini adalah akal yang set tertentu yang ulama ahli kalam punya akal. Bukan, jangan tuan-tuan jangan faham akal yang macam akal kita orang awam dan sebagainya. Ini akal ni dalil akal ulama kalam, iaitu nak macam mana kita nak cakap agama ni betul, kita kena buktikan Tuhan wujud. Macam nak buktikan Tuhan wujud? Kita kena cakap alam ni semua terdiri daripada jisim, dan semua jisim mesti ada sifat. Semua sifat pula benda baharu. Setiap perkara yang tak lari pada benda baharu dia pun baharu. Ini dalil akal yang ahli kalam masukkan ni. Bukan akal yang kita faham ni, dia dalil akal yang sangat kompleks. So dalil akal yang sangat kompleks ni, dia orang ahli kalam ingat dia dalil yang qat'i, maksudnya 100% betul. So jadi kat sini Ibn Taymiyah kata siapa yang yakinkan benda tu 100% betul? Bahkan di kalangan mereka sendiri ahli kalam, khilaf mereka terhadap dalil akal mereka ni sangat besar sampai orang buat tesis. Dekat Madinah ada banyak tesis hanya untuk mencerita khilaf sesama mereka saja. Nak menunjukkan betapa tak confident dan pastinya dalil tu. Sesama mereka pun khilaf panjang. Jadi Ibn Taymiyah kata sekarang ni bila berlaku pertembungan, kita dahulukan mana yang qat'i, mana yang pasti dan mana yang mungkin zanni, mungkin boleh terima, mungkin boleh tolak. Maksudnya dari sudut maklumat, dia benda yang mungkin betul, mungkin salah. Qat'i benda yang pasti betul. Soalan Ibn Taymiyah nak kata kita pakai pembahagian baru. Pembahagian yang sebelum ni kita cakap dalil yang ni menang sebab dia wahyu, dalil ni menang sebab akal, tak pakai. Kita tengok dalil mana menang dari sudut mana lagi kuat. Dari sudut mana lagi kuat. Okay. Contoh yang ketiga, hujah yang ketiga Ibn Taymiyah bawa. Dan hujah ni menarik tuan-tuan. Hujah ni menarik. Kan bila Ar-Razi kata akal ni lah yang bagi tahu ini wahyu ataupun akal at the first place kan. Maka kalau kita cakap akal salah, seolah akal dah silap dalam menentukan benda ni wahyu. Ibn Taymiyah bagi contoh mudah je. Sekarang ni dia bagi metafora. Kalau tuan-tuan nak jumpa doktor, tuan-tuan tanya kawan tuan-tuan, dia ni mungkin orang yang macam dah lama duduk kawasan tu, dia tahu siapa doktor yang berkelayakan lah. Walaupun dia bukan doktor, tapi dia tengok ada CJ rasmi, dia tahu ada klinik ni semua, dah buat check kat klinik tu semua, ada sijil dan sebagainya. Kawan kita pun recommend kat kita, okay, ni doktor yang verified, dia certified semua, bagus, sijil dia sah, dan orang kampung pun kata dia bagus, pergilah kat dia.
Kita pun pergi jumpa doktor tu. Jumpa doktor tu, doktor cakap kau sakit, kau kena makan ubat ni. Kita balik terserempak dengan kawan kita tadi. Kawan kita cakap, apa doktor kata? Doktor kata aku sakit, aku kena makan ubat lah. Kawan kita cakap apa? Doktor salah. Doktor tu salah. Sekarang ni perumpamaan tadilah, akal yang beritahu mana nakal. So kat sini isu dia sekarang bukan doktor tu tak berkelayakan. Doktor tu kekal berkelayakan. Masalah dia ni tak sedar diri. Dia ni tak sedar diri bahawa dia ni dah mengaku the first place. Dia ni doktor yang sah, dapat training yang cukup. Tiba-tiba dia yang tak ada training apa-apa, tak tahu apa-apa, yang mungkin dia punya pengetahuan tentang medik pun mitos-mitos je. Tiba-tiba dia nak menyalahkan doktor tu. So doktor tu problem tak? Doktor tu tak problem. Doktor tu kekal dengan sijil, dengan certification dia. Dia kekal doktor yang sah. Semua orang boleh pergi berawat dengan dia. Dia ni cakap doktor salah, tak salah, doktor betul, tak betul, tak bagi kesan langsung. Sebab at the first place dia dah cakap doktor ni certified, dan kita sendiri tengok doktor tu dah ada sijil. Kita sendiri tahu benda ni wahyu. Bila kita tahu benda ni wahyu, confirm kandungan dia 100% betul. Apa kau cakap lepas tu, lepas kau beritahu benda ni wahyu, dia tu tolak tepi. Tak ada kena-mengena. Ni faham? Ini hujah yang kuat. Ini hujah yang kuat nak kata, after kita dah bagi tahu ini wahyu, after kita dah tahu ni wahyu, apa kita rasa tak penting dah. Apa yang dia ni bagi tahu tak penting dah. Yang penting dia ni dah confirm wahyu. Selain daripada tu, Ibn Taymiyah juga bahas, ni poin terakhir sebab anda takut berat. Ibn Taymiyah cakap, bila akal bagi tahu ini wahyu, apa maksudnya? Maksudnya 100% apa yang ada dekat wahyu ni mesti betul. Siapa claim? Akal sendiri claim. Akal sendiri claim. Jadi macam mana akal, dia at the first place dia kata benda ni wahyu, maksudnya dia hukum semua benda yang benda ni bakal bagi tahu 100% betul. Tiba-tiba kemudiannya dia kata benda ni salah. Seolah saya nak bagi contoh kat tuan-tuan. Tuan-tuan recommend kat kawan tuan-tuan, saya ada satu mesin ni, dia boleh buat kopi sedap 100% of the time. Dah pergi ke factory, dah buat testing, 100% of the time dia mesti boleh punya. Tiba-tiba besok dia cakap kat tuan-tuan, tak, sebenarnya tak betul pun. Tak, sebenarnya tak ni pun. Maksudnya dia sendiri, bila maklumat pertama dia beritahu, dia salah lah, dia tak yakin. Dia salah. Dan dekat situ, itu menunjukkan apa? Itu tak bagi kesan dekat wahyu. Sebab apa? Tuan-tuan kena faham, poin yang Ibn Taymiyah nak cakap adalah, wahyu kekal wahyu. Benda yang wahyu, dia 100% betul. Dia kekal 100% betul tanpa kisah kepada orang lain. Anda bagi contoh kat tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan perasan tak banyak liberal yang mungkin tak setuju dengan ayat kandungan ayat dalam Quran dengan hadis lah. Kandungan Quran dengan hadis kan. Adakah semua perkara ni bagi kesan ke wahyu tu? Tak. Maksudnya dari sudut ulama kata subutul amr. Maksudnya dari sudut hakikat dia sebagai wahyu, dia tak terjejas apa orang rasa. Betul Allah kata dalam hadis kursi, kalau semua makhluk tolak aku pun tak mengurangkan daripada kekuasaan aku walaupun sedikit pun. Kalau semua orang kat muka bumi kata Al-Quran salah, saya tanya tuan-tuan, Quran salah tak? Tak. Quran akan kekal betul. Dia kalamullah, dia akan kekal betul. Dia akan kekal betul. Sebab kita cakap benar atau salah Quran, dia tak bergantung, dia tak subjek kepada apa dia ni kata, apa dia ni kata. So ni poin penting. Dia tak subjek kepada apa dia ni kata, apa dia ni kata. Bahkan yang lagi menarik, bila Ibn Taymiyah kata, kalau dia ni kata dia tak okey dengan Quran, dia kata bercanggah, berapa juta dengan ratus juta orang lagi yang kata okey je. Kan? Berapa ratus juta orang yang rasa okey je. Sebab, dan satu lagi hujah yang nak tambah, yang Ibn Taymiyah sebut juga, kalau kita cakap kita dahulukan akal atas wahyu, ini poin menarik. Ibn Taymiyah kata, nak pakai akal siapa? Akal ni bukan satu benda yang uniform. Hasil takwilan ulama bukan sama. Tuan-tuan boleh tengok certain ayat, ulama takwil bagi berpuluh possibility maksud ayat. Yadullah, kuasa. Yadullah bagi nikmat. Yadullah macam-macam. So takwilan tu sendiri tak konsisten, tak uniform. Maksudnya bila kita cakap kalau betul pun kita nak dahulukan akal, bagi tahu sekarang satu akal ataupun logik seseorang, yang logik dia ni lah kita nak jadikan benchmark nak faham Quran. Masalahnya tak ada. Sebab apa? Sebab sesama dorang pun bergaduh teruk, khilaf yang panjang. So menunjukkan bahawa tak uniform lah. Sebab tu Ibn Taymiyah cakap, kita nak bahas kat sini akal siapa kita nak pakai.
Kan? Orang yang dia mewakili pemikiran tertentu, dia akan dahulukan tokoh dia. Yang ni akan dahulukan tokoh dia, ni dahulu tokoh dia. So tak ada uniformity, tak ada akal siapa yang kita nak tahu, kita nak pakai sebagai benchmark ni. So dekat situ pun satu hujah, iaitu tak konsisten dekat akal. Jadi ada banyak lagi hujah. Ada itulah, macam anda cakap ada 44. Anda dah sebut dalam 6 poin. Tapi poin yang paling tuan-tuan kena faham adalah, bila akal dah tahu benda ni benar, maka dah patutnya akal cakap, dah tak ada ruang untuk dia masuk campur nak kata salah atau tak, nak kata salah atau betul, nak terima atau tolak. Kan? Sebab apa? Tuan-tuan kena faham, yang dia bahas akal ni disebut dalil akli. Dalil akli di sisi ahli kalam ni nak mengizbat Tuhan ni pencipta. Bagi mereka, benda pertama wajib bagi seorang mukallaf buat, bukan macam kita mengucap 2 kalimah syahadah sebagainya. Bagi mereka, benda pertama seorang mukallaf yang dah baligh, yang mampu fikir buat apa, dia kena guna logik dia untuk cakap Tuhan wujud dulu. Dan guna logik untuk cakap Tuhan wujud ni, dia bukan pakai dalil tertentu yang ada dalam Quran ke hadis, tak. Dia kena pakai set dalil tertentu. Yang kalau kita tak pakai set dalil tertentu tu, kita dapat natijah sama, Tuhan wujud. Katakanlah tuan-tuan tak pakai set dalil dia, tuan-tuan pakai set dalil yang ada dalam Quran. Contohnya Quran tanya, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Adakah mereka ni dicipta daripada tak ada apa-apa, atau mereka cipta diri mereka sendiri? Kalau kita jawab soalan tu tuan-tuan, adakah kita cipta diri kita sendiri? Mustahil. Dan adakah kita datang daripada tak ada apa-apa? Bolehkah kita cakap alam ni balik kepada kosong? Bila kita cakap alam ni mula daripada kosong, sebelum tu hanya kekosongan. Daripada kosong, pop, tiba-tiba berlaku. Mustahil. Kalau tuan-tuan biar satu bola dekat sini, dekat penghujung meja ni, tak berlaku angin tiup, tak berlaku gempa bumi, bola tu akan kekal macam ni sampai bila-bila lah. Betul tak? Jadi kalau kita cakap alam ni asalnya semuanya kekosongan, hanya kosong saja. Macam mana daripada kosong boleh jadi satu? Macam mana daripada kosong boleh jadi alam? Logik tak? Dalam bilik tuan-tuan kosong sekarang, tiba-tiba satu hari tuan-tuan pergi tengok bilik tuan-tuan, ada TV. Mustahil berlaku. So kosong, dia tak melahirkan kecuali kosong. Jadi kalau betul tak ada pencipta, takkan ada alam pun in the first place. Okey, sekarang ni saya buktikan Tuhan wujud pakai dalil tu. Maksudnya dalil dipanggil sebab mengakibat. Semua benda mesti sebab mengakibat kan. Benda tu mustahil boleh kosong. Saya pakai set dalil dia tak? Tak. Saya tak pakai set dalil dia. Okey, dia kalau bagi mereka ulama kalam, saya okey tak? Still tak okey. Sebab dia nak kita pakai dalil akli yang set dia. Kalau kita pakai dalil akli kita sendiri, kita cakap tak, dalil akli aku ni derive daripada Quran. Tak ada. Aku nak dalil akli aku yang set aku. Kalau orang tanya apa set dia, ada 3 set utama. Yang anda tak ceritalah sebab Nabi masa. Dalil hudusul ajsam dia panggil, yang tu tuan-tuan selalu dengar, berjisim, mengambil tempat ni semua. Itu dekat dalil hudusul ajsam. Dalil tarkib, maksudnya semua benda ni dia macam Lego dibina, macam Lego lah, kita kumpul. So semua benda yang terkumpul mesti ada benda yang mengumpul dan bentukkan dia. Maka mesti ada pembentuk dan pengumpul. Itu dalil tarkib. Kemudian dalil ikhtisas. Dalil ikhtisas pun salah satu dalil yang diorang pakai untuk kata Tuhan wujud. Jadi kalau tak pakai 3-3 ni, kita pakai dalil akli kita sendiri, diorang tak terima. So at the end of the day, apa yang diorang nak adalah kita pakai dalil akli mereka lah, bukan dalil akli yang kita sendiri bawa, yang sebenarnya memang ada dalam Quran. Bahkan tadi ayat tadi yang nak cakap tu, am khuliqu min ghairi syai', memang ada dalam Quran. Bila kita bawa Quran, dia kata apa? Macam mana aku nak beriman dengan Quran kalau aku tak bahas tentang Tuhan wujud lagi? Katakanlah kita ni kosong, kertas kosong. Kita jumpa kawan kita kertas kosong. Dia ni nak masuk Islam, dia kertas kosong. Boleh tak kita bawa Quran kat dia? Bagi ahli sunnah boleh lah, bagi diorang tak boleh. Kenapa nak bagi Quran kat dia? Dia tak beriman pun apa yang ada dalam Quran tu lagi. Sebenarnya ahli sunnah kata, dia beriman kepada apa dalam Quran tu tak penting lagi. Sekarang ni maklumat yang ada dalam Quran yang guna hujah akal ni, kawan kita ni iakan ke tak? Kalau kawan kita iakan dan kata benda tu betul, dia tak penting sumber tu daripada mana. Kalau dia dah kata iya betul, kemudian kita cakap, kau nak tahu tak, yang kau iya dan yang kau iakan dan kau cakap betul tadi tu sebenarnya datang daripada Quran. Itu cara kita nak dakwah orang yang non-Muslim, dia tak percaya lagi dengan Quran. Kita bawa dulu hujah logik yang memang ada dalam Quran sendiri, kemudian kita cakap kat dia, sebenarnya benda yang aku cakap kat kau ni memang ada dalam ni, memang ada dalam Quran. So Quran ni tuan-tuan kena faham, dalam dia ada logik. Dia bukan perkhabaran semata-mata. Ini pun Ibn Taimiyah tekankan dalam buku dia.
Quran ni bukan perkhabaran semata-mata, dalam dia pun ada logik yang mengajak manusia untuk fikir tentang kewujudan Tuhan. Mengajak manusia untuk tahu Tuhan ni, nak mengenal Tuhan macam mana, sifat-sifat Tuhan macam mana, nama-nama Tuhan macam mana. So Quran ni bukan semata-mata kitab perkhabaran, tapi dia kitab untuk menjentik akal manusia untuk fikir juga tentang kewujudan Tuhan dan sebagainya. So dalam dalil wahyu pun ada tentang kewujudan Tuhan. Wallahu ta'ala alam shawab. Ana stop kat sini dululah. Dah banyak anda sebut malam ni. Jadi secara kesimpulannya, tuan-tuan faham tak? Okey. Ana minta maaf, Ana ambil masa banyak dan huraikan panjang sikit, tapi itulah apa yang sebenarnya isi yang ada dalam tajuk kita malam ni. Iaitu di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, inilah kita punya stand kita dengan akal. Maksudnya yes, kita guna akal. Yes, akal ada dalam akidah, tapi dia ada limitation. Itu kesimpulan dia ada limitation. Dan segala perkara yang dikatakan bercanggah dengan akal tak tepat. Kesimpulan dia tak tepat sebab dia balik kepada sama ada dia faham wahyu salah, ataupun wahyu tu dhaif at the first place, ataupun akal dia salah, ataupun dalil akal yang dikata tu pun sendiri problematik. So kesimpulan dia, wahyu dan akal di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah benda yang harmoni. Wallahu ta'ala alam. Okey. Ada soalan apa-apa? Dar'u ta'arudil aql wal naql. Dar'u ta'arudil aql wal naql. Ada tesis PhD dia buat kat Yale University, Dr. Yasir Qadhi buat. Dr. Yasir Qadhi ada isu sikit dengan dia kebelakangan ni. Tak nafi dia ada isu sikit, tapi hasil tesis dia anda tengok okey lah. Walaupun dia secara amnya ada recent views dia yang problematic, tapi saya tengok hasil tesis PhD yang dia buat beberapa tahun lepas ni okey. Tesis PhD dia summarizekan semua point yang ada dalam Darut Ta'arud tu. So ada 44 point. Certain point memang anda sengaja skip malam ni sebab dia terlalu detail dengan terlalu panjang lebar. Ada point yang Ibn Taymiyah sebut dalam kitab ni, point tu satu perenggan. Hujah dia lah. Ada hujah dia yang satu point tu 700 muka surat. So jadi ada certain benda yang memang anda tak boleh nak ni. Tapi tuan-tuan jangan risau. Kalau tuan-tuan dah sampai tahap tu, kita akan faham dan kita akan yakin lah apa yang ada dalam kitab tu. Allah Ta'ala menjadikan alam dalam 6 masa. Okey, bagaimana akal nak uraikan perkataan 6 masa ini? 6 fi sittati ayyam ni, setakat yang anda ingat ada beberapa tafsiran ulama. Ada yang kata memang maksudnya 6 hari. Ada yang kata 6 masa tu tak tahu maksud apa. Tapi akal kata sekarang ni, akal kata benda tu mustahil tak? Tak mustahil. Kalau orang tanya, kenapa Tuhan pilih untuk 6 hari? Okey, kalau orang tanya kenapa? Mudah jawapan dia. Allah nak tunjuk kat kita, Allah boleh buat sekali apa dia nak. Sebab dalam ayat Quran lain, dia kalau pak cik habis kat ayat tu dia kata apa? Kalau ayat sama dia kata dia menciptakan alam ini dalam masa 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas. Okey. Saya ambil yang sittatu ayyam. Penghujung ayat tu dia kata apa tak? Fil ardi sittatu ayyam tsumma stawa. Okey. Nah, masa dia kata pandangan kalau siapa mengatakan kalau kita kata 6 masa menunjukkan Tuhan itu seolah-olah bekerja bercita-cita dan berniat. 6 masa kan, Kenapa? Maksudnya macam penat lah. seolah-olah Faham? Saya faham. macam manusia. Saya faham. Macam berfikir Kena take time lah. 6 masa. Jadi apa pokok contoh lah kan. Faham. So bagaimana kita nak menolak pandangan ini? Okey. Kalau kita buka dalam surah Injil, Matius pun ada juga mengatakan Maklumat yang sama. dia menjadikan alam ini 6 masa, tapi dia punya perbahasan dia dijadikan pokok dulu. Okey. Matahari kemudian. So mustahil bagi akal. Okey. Tumbuhan boleh ni tanpa matahari. So kita tolak Injil lah. So bagaimana Quran? Jadi first kali sebelum saya bagi jawapan, Quran dah bagi jawapan dah. Dalam ayat lain Allah kata wa ma massana min lughub. Kami cipta bumi ini dalam masa 6 masa dan wa ma massana min lughub, dan tidak tersentuh kepada kami ini kepenatan.
Maksudnya sekarang ni Quran dah boleh expect apa orang bakal fikir bila dengar ayat ni. Bila kita dengar ayat Tuhan cipta dalam 6 hari, kita fikir apa? Oh, Tuhan mungkin penat ke, ataupun mungkin perlukan sesuatu ke apa-apa. Jadi Quran sendiri bagi tahu, suruh buang syak awal sangka ni. Quran kata wama massana min lughub, kami tak rasa penat pun. So Quran sendiri dah jawab lah. Maksudnya Quran sendiri cakap memang kami tak penat pun. Maksudnya Allah tak penat. Kenapa 6 hari? Ada hikmah tertentu. Tapi yang paling kita boleh cakap adalah nak menunjukkan bahawa Allah boleh buat sekali apa yang dia nak. Sebab Allah Tuhan, tak ada siapa boleh letak limitation. Kalau kita tanya, boleh tak Allah cipta alam ni dalam masa sesaat je? Boleh. Boleh tak Allah nak cipta alam ni dalam masa 1000 tahun secara gradual? Secara gradual lah kita cakap, kan? Masa ke semasa. Boleh tak? Boleh. Ada masalah? Tak ada masalah. Sebab alam ni milik Allah. Allah nak buat dalam masa 6 hari, dalam masa 3 hari, dalam masa bila-bila, Allah. Sebab Allah fa'alun lima yurid. Jadi dakwaan yang kata oh benda ni Tuhan lemah, Tuhan perlu fikir, Quran sendiri dah jawab. Quran kata wama massana min lughub, kami tak rasa penat. Maksudnya kalau macam tu, kenapa 6 hari juga? Ada hikmah tertentu. Setengah hikmah manusia boleh tahu, kan? Kadang-kadang bertimpa kita, setengah hikmah kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang kita tahu di penghujung hidup kita apa yang berlaku waktu kita kecil ni. So hikmah, ada benda yang kadang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Tapi pasti ada hikmah kenapa dipilih 6 hari atau 6 masa itulah, ikut tafsiran bagi ulama. So apa yang masukkan dalam hari itu satu ayat masuk yang ikat yang sebenarnya. Wallahu alam. Wallahu alam. Setakat yang anda ingat dia adalah 6 hari, ataupun setengah ulama kata 6 masa yang tak ditentukan. Tapi saya tertarik pada fakulologi. Dia buktikan, dia ambil dari Al-Quran juga. Dia ambil surah Al-Mulk ayat pertama, tabarakalladzi biyadihi mulku. Dia menjadikannya sesuai kekuasaan, iaitu kudrah dia. Sebab ayat yang terakhir itu maha kuasa tentang sesuatu. Maksudnya kudrah dia. Dia tak dengan fakulologi lah. Kekuasaan dia meliputi. Maksudnya biyadihi itu maksudnya bi qudratihi lah. Dia menggunakan dalil Quran. Saya pun patutnya dia menggunakan dalil Quran. Okey. Tapi dia mengambil dalil Quran. Okey, boleh. Yang ni tuan-tuan, saya begitu saat ni mungkin perlu fokus sikit. Macam tadi Tuan Haji tanya tentang ayat pertama surah Al-Mulk, iaitu Allah kata tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Tuhan yang di tangannya ada kekuasaan. Ataupun kat sini Ar-Razi tafsirkan tangan ni maksudnya kekuasaan lah, sebab ayat tu pun habis dengan tentang kekuasaan. Okey. Ni ada 2 poin yang anda nak cerita yang kita kena faham. Pertama, kalau betul setengah dalil sebegitu, ada dalil lain yang konkret kata memang Allah mencipta Adam dengan tangan. Kenapa iblis tak sujud lima khalaqtu biyadai, kepada apa yang aku cipta dengan 2 tangan aku sendiri? Dalam hadis-hadis yang sahih cakap bila Allah cipta Adam, Allah keluarkan daripada dengan tangan Allah keluarkan daripada Adam ni zuriat-zuriat dia. Kemudian Allah tanya dalam bentuk macam biji-biji. Kemudian Allah tanya, adakah aku Tuhan kamu? Alastu birabbikum? Qalu bala. Semua kita ni waktu dulu-dulu kita ni, sebelum kita lahir kat bumi lagi, kita jawab ya, engkau Tuhan. Itu pun cerita tentang tu ada sifat tangan. Jadi bila kita tengok dalil, kita tak boleh tengok dalil ni seolah macam satu dalil tu dia terasing atau terkecuali. Kita kumpul semua dalil. Okey, kalau macam betul-betul kita nak faham, kumpul semua dalil yang ada menceritakan tentang sifat tangan, baru kita nampak gambaran holistik. Kalau kita tengok satu dalil saja, kemudian kita tutup mata kita dan tengok dalil-dalil lain yang cerita tentang sifat tangan, kita mungkin akan buat kesimpulan, oh, ada possibility ayat ni bermaksud qudrah. Tapi kalau kita kumpul, kita akan nampaklah. Contohnya macam lima khalaqtu biyadai. Kenapa engkau tidak sujud kepada apa yang aku cipta dengan 2 tangan aku sendiri? Yang ni ulama-ulama bahasa tafsir, At-Tabari, Ad-Darimi dan sebagainya, bila tafsir ayat ni mereka kata ayat ni dari sudut bahasa Arab mustahil kita boleh bagi penafsiran lain. Sebab dalam bahasa Arab khalaqa, kata kerja khalaqa, bila dijumpa dengan harfu jar ba, khalaqtu bi tu, bila khalaqa jumpa bi, maksudnya lepas tu itulah, itu hakikat yang lepas tu. Khalaqtu biyadai, maksudnya lepas tu hakikat. Maksudnya dalam ayat tu kita dah mustahil faham cara lain. Macam dalam bahasa Melayu, tuan-tuan cakap, oi, apa nama dia, belilah nasi lemak ni, aku buat dengan tangan aku sendiri. Okey,
Ada kemungkinan nak tafsir tak? Aku buat dengan tangan aku sendiri. Mungkin ke tangan orang lain, mungkin tak masuk dia. Ni aku buat dengan tangan aku sendiri. Tak ada. Bahkan ayat Quran, kalau saya nak bagi tuan-tuan nampak, ini dari satu sudut, kalau kita tengok satu dalil terperinci, satu dalil yang asing, kita akan nampak macam dia ada bawa makna yang pelbagai. Tapi bila kita kumpul semua dalil, dia akan bawa satu makna yang sama lah, iaitu tu ada sifat tangan. Perumpamaan dalam bahasa Melayu macam ni. Bila saya cakap Ahmad tangan panjang, ada kemungkinan tak tangan dia panjang dan dia suka mencuri? Ada kan? Bila saya cakap kawan saya Ahmad tangan panjang, so kat sini mungkin Ahmad ni suka mencuri. Boleh jadi dia memang tangan dia panjang. Tapi macam mana kalau saya tambah explanation lepas tu, Ahmad ni tangan dia panjang, tangan dia memang 90 cm. Kalau kami ukur dalam kelas, tak ada siapa yang lebih daripada dia. Okey, waktu tu statement pertama tadi, berbaki tak kemungkinan kita nak tafsirkan tangan tu sebagai maksudnya kaki mencuri? Ke lepas dah datang statement-statement seterusnya tu, statement pertama tadi yang bawa makna yang mungkin boleh jadi panjang ataupun mencuri tu dah hilang. Kan? First kita cakap Ahmad tangan panjang. Kemudian kita cakap Ahmad ni kalau ukur tangan dia langkah, dia paling panjang. Tangan dia percaya tak 90 cm. Okey, dua statement selepas tu. Tangan dia 90 cm. Tangan dia paling panjang dalam kelas. Ini akan menutup ruang untuk kita faham statement pertama tadi tu. Tangan panjang sebagai kaki mencuri. Nampak? So dalil macam tu. Dalil kalau kita kumpul semua ayat Quran tentang sifat-sifat Allah, dia akan jadi macam tu. Memang kita tengok satu ayat je, yang macam Pak Cik tengok ayat tu tadi, kita akan nampak macam ada possibility. Tapi bila kita kumpul macam kita buat tadi tu, kita kumpul, kita akan nampak sebenarnya mustahil. Sama lah perumpamaan dia. Kalau ayat buat puasa banyak ayat. Point lagi, Imam Fakhri Ar-Razi dalam kitab dia tafsir dia 30 jilid Mafatihul Ghaib 30 jilid. Okey, yang ni pun kalau saya harap tuan-tuan dan puan boleh faham dengan baik. Bukan semua yang didakwa itu dalil Quran dan tafsiran daripada Quran itu memang apa bunyi Quran yang kandungan. Anda bagi contoh. Imam Fakhri Ar-Razi bila dia tafsir ayat Qul huwallahu ahad, Allah ni Esa, Ar-Razi kata Esa ni bermaksud Tuhan ni tidak boleh berjisim dan tidak boleh berkumpul-kumpul macam ada sifat dan berkumpul-kumpul macam manusia. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, tafsiran ni itu kandungan Qul huwallahu ahad ke ataupun apa yang Ar-Razi faham? Itu apa yang Ar-Razi faham. Apa bukti dia? Bukti dia mudah. Tuan-tuan tengok kitab tafsir, nama dia Mausu'ah Tafsir Maksur, ensiklopedia tafsir maksur, yang kumpulkan semua tafsiran sahabat, tabi'in dengan tabi'in. Ada puluhan ribu riwayat dalam tu, tak ada seorang faham macam tu pun. Tiba-tiba datang Fakhri Ar-Razi, wafat 606 Hijrah, dia kata, aku faham daripada ayat ni macam ni. Sekarang ni, konten yang dia kata ni, ahad ni maksudnya tak boleh jisim, tak boleh berlaku murakkab, berlaku macam berkumpul-kumpul, tak boleh ada sifat berkumpul-kumpul dan sebagainya semua ni. Yang ni memang kandungan Quran sendiri ke ataupun apa yang dia faham? So apa yang Ar-Razi faham. Jadi jangan kita tengok yang ni tafsir Ar-Razi, so apa yang ada dalam ni mesti Quran. Jadi bila Quran kata macam ni, tengok ada ayat lain kata macam ni, Quran langgar Quran. Tak. Sekarang ni Quran langgar penafsiran Ar-Razi, bukan Quran langgar Quran. Kalau orang tanya macam mana kita nak tahu Quran tu punya kandungan sendiri apa, tengok tafsiran para sahabat. Sebab tu ensiklopedia tu penting. Saya cakap tadi nama dia Mausu'ah Tafsir Maksur. Dia kumpul semua riwayat yang possibility wujud ke alam ni, yang Ibnu Mas'ud kata apa, Ibnu Abbas kata apa anak-anak murid diorang kata apa. Jadi bila kita dah tengok semua ni riwayat-riwayat ni, kita dapati tak ada seorang pun faham macam ni lah. Kalau maklumat ni betul, kenapa tak ada seorang pun faham macam ni? Takkan semua generasi sahabat dengan tabi'in tak tahu maklumat ni? Betul tak? Apa lazim dia bila Ar-Razi datang bawa pendapat baharu yang zaman awal orang tak tahu? Maksudnya Ar-Razi tahu something yang zaman awal tak ada siapa pun tahu. Maksudnya sahabat diorang terlepas daripada faham makna ni, tabi'in terlepas. Sedangkan dalam sahabat ada siapa? Ibnu Abbas, tuan-tuan. Ibnu Abbas ni dalam bab tafsir Quran tak cakap apalah. Bahkan anak murid dia Mujahid kata, aku belajar dengan Ibnu Abbas khatam Quran tafsir 3 kali. Setiap habis satu ayat aku stop. Maksudnya apa? Aku stop. Okey, Ibnu Abbas tafsir ayat ni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Apa maksud ayat ni? Ibnu Abbas hurai, Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, apa maksud ayat ni? 3 kali khatam macam tu.
Mujahid belajar dengan Ibn Abbas. Jadi batch ni yang diorang paling faham Quran, tak ada seorang kata macam ni. Tiba-tiba datang kurun ke-7 Hijrah, bawa satu maklumat dan dia dakwa itulah masuk ayat ni. Sebab tu Ibn Taymiyah dia banyak kali terangkan, dia kata kita tak boleh tafsir Quran dengan istilah ataupun kefahaman baharu. Tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa perkataan zarrah dalam Quran, tuan-tuan terjemah apa? Jangan terjemah atom. Zaman sahabat Nabi mana ada atom? Takkanlah sahabat Nabi bila baca ayat Quran tentang misqala zarrah, oh dia faham atom. Betul tak? Kalau macam tu takkan sahabat tahu teori atom. Tak, zarrah dalam bahasa Arab maksud dia lain. Ada yang kata biji sawi hitam yang sangat kecil, ada kata semut hitam yang sangat kecil. Jadi kita jangan ambil new punya discovery, new knowledge, kita guna tu untuk tafsir Quran. Ar-Razi rahimahullah, apa yang beliau buat bila beliau dapat ilmu falsafah yang datang terkemudian dari Islam, kurun keempat, kurun kelima, beliau jadikan ini benchmark untuk faham Quran. Yang confirm batch sebelum ni, batch sebelum falsafah ni datang, iaitu sahabat tabi'in, oblivious, maksudnya tak tahu apa pun tentang maklumat ni. Jadi takkanlah tiba-tiba datang Ar-Razi itu. So macam bila Tuan Haji baca dalam tafsir Ar-Razi, saya jumpa banyak dalam tafsir Ar-Razi kes macam tu. Dan bukan saya yang dakwa lah, maksudnya macam Ibn Taymiyah sendiri, beliau sangat perhati kitab-kitab Ar-Razi ni, beliau dapati itu trend. Itu trend Ar-Razi. Jadi macam setengah orang dia kata Allah tidak beristiwa atas arasy. Kenapa? Ayat Quran kata laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai' yang dia faham, itu bukan kandungan Quran. Itu apa yang dia faham dengan tafsiran baharu dia. Oh, laisa kamitslihi syai', Tuhan tak boleh berjisim, ambil tempat, ambil ruang. Okey. Ambil jisim, ambil tempat, ambil ruang, ni semua ada tak yang orang sebut batch awal ni? Sahabat tabi'in ada tak? Tak ada. Tak ada. So boleh tak kita ambil maklumat baru yang datang daripada cara fikir baru yang datang dari falsafah kurun ketiga, keempat Hijrah, kita guna untuk faham teks wahyu? So tak boleh. Allah Ta'ala alam. So apa yang masuk dalam laisa kamitslihi dalam Apa dia? pemahaman laisa kamitslihi ayat surah ayat 9 tu? Apa dimaksudkan tidak seumpama? Tak seumpama, tak ada makhluk yang seumpama dengan Allah. Oh, maksudnya tidak sama dengan makhluk lah. Apa dimaksudkan makhluk? Kita Mana semua yang boleh dikatakan semua kena jadi? semua kena jadi maksudnya? Yang jadikan Allah Ta'ala tu semua makhluk. Maksud apa, semua yang Allah jadikan, semua yang Allah cipta. Semua yang Allah cipta makhluk lah. So mana yang dijadikan tu surga neraka tu semua makhluk lah. Ya. Betul. Ya, betul. Bolehkah bumi pun makhluk juga kena jadi? Adakah zat yang mulia tu, zat yang laisa kamitslihi itu boleh masuk zat alam yang dijadikan tu? Sebelum tu saya tanya Pak Cik dulu, Tuan Haji. Bila Tuan Haji faham turun tu maksudnya masuk ke dalam alam, itu turun cara makhluk ke turun cara selain makhluk? Kalau ikut tafsiran Ibn Katsir mengatakan kekuasaan dia yang telah dijadikan siang dan malam, kekuasaan. So saya bagi pandangan saya itulah dia mengatakan kekuasaan siang dan malam. Maksudnya turun, yang kita bahas tentang sifat turun ke bumi lah. Kalau kekuasaan dia siang dan malam, Satu saya syak Ibn Katsir kata macam tu sebab Ibn Katsir anak murid Ibn Taymiyah. Okey. sebab dia yang menggerakkan makhluk tu. Dia sebab semayang kan, dia Okey. menggerakkan makhluk tu. Okay, Tuan Haji terperangkap dalam apa yang Ar-Razi tadi tu. Maksudnya Tuan Haji terfikir macam mana Tuhan yang boleh cerita alam ni pun semua tiba-tiba turun ke bumi. Patutnya Tuan Haji jawab juga persoalan, macam mana Allah boleh jawab, Allah boleh mendengar semua doa serentak, sedangkan mungkin 10,000 orang doa serentak. Tuan Haji boleh jawab? Yelah, kekuasaan dia lah. Tuan Haji boleh faham? Boleh faham. Tuan Haji beriman tak? Beriman. Okey, kenapa dalam kes tu Tuan Haji beriman dan faham? Maksudnya walaupun Tuan Haji tak boleh faham macam mana betul-betul berlaku 10,000 doa didengar serentak tu, tapi dalam kes yang Tuhan turun ke bumi ni, Tuan Haji kata tak apa, saya tak boleh faham dan saya nak tolak. Saya tak ambil pandangan itu. Maksudnya pandangan ulama-ulama yang mengatakan kekuasaan. Saya tak kata Fatul Razi yang mengatakan, Imam Sanusi mengatakan, Imam Khalaf yang mengatakan lah. So saya ada mengambil keputusan pandangan mereka. Faham betul? Saya tak menarik benda dia kekuasaan. Dia menggunakan dalil Al-Mulk lah, Al-Mulk ayat-ayat lain mengatakan pandangan dia. Okey. Ada banyak jawapan. Sekarang ni Tuan Haji sendiri akui Imam Sanusi ni mukhalaf Khalaf, kan? Tuan Haji pernah dengar Imam Al-Laqani tak? Asy'ari. Dia buat nazam Jawharatul Tauhid ni kan?
orang biasa hafal untuk Asy'ariyah. Al-Laqani kata apa dalam nazam dia? Dia kata wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Semua kebaikan pada mengikut salaf, semua keburukan pada mengikut bid'ah khalaf. Ini siapa sebut Cik? Ya, ini Al-Laqani sebut. Laqani siapa? Imam besar Asy'ariyah. Jadi bila Tuan Haji sendiri tahu yang ini adalah pandangan khalaf, tapi salaf kata sebaliknya, dan Al-Laqani yang khalaf sendiri kata semua kebaikan adalah pada mengikuti salaf, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Kita ikut apa Al-Laqani kata lah. Bagi saya kalau pandangan macam tu salah lah. Kita tak boleh apa orang kata satu pihak saja. Kita setuju dua pihak. Kalau macam tu dia akan jadi membenarkan dua benda yang mustahil. Macam Tuan Haji kata cawan ni panas sejuk pada masa yang sama. Itu soal macam gerak dengan dia. Boleh kita letakkan gerak dia yang satu perkara. Kita tak boleh kan? So macam tu lah. Tak boleh lah kata salaf dan khalaf sama. Betul. Pandangan khalaf dan salaf. Kalau kita bukan buat Sanusi mengatakan dia setuju dua pihak. Okey. Dia setuju tu dia terima ke? Mana? Dia pandangan dia setuju. Okey, saya tanya Tuan Haji, dia setuju tu dia terima? Saya boleh jamin 1% dia tak terima. Saya boleh jamin 1% Imam Sanusi tak terima. Dia punya kitab dia mengatakan khalaf pun dia beriman dengan ayat-ayat. Khalaf pun dia beriman hanya mentakwilkan untuk sesuaikan masa. Zaman Abu Hasan Asy'ari dengan masalah kitab makhluk kan. Sebab kita makhluk tu bukan zaman Nabi ada. Okey. Saya Tuan Haji, saya boleh jamin ada khalaf yang memang tak terima salaf. Imam-imam Asy'ariyah sendiri. Betul? Tuan Haji terima tak? Maksudnya Tuan ada yang pandangan mereka tak setuju. So bagi kita ada ulama besar Asy'ariyah nama dia Badruddin Ibnu Jamaah, Tuan Haji. Dia kumpul kitab dia Ibtal Al-Hijaj, tak silap kitab dia. Dia kumpul dalam ratusan hadis, kesemuanya ditakwil dan kesemuanya pandangan salaf yang disebut dalam tu. Ad-Daraqutni dia sendiri sebut. Ini Daraqutni, ini Imam Ibn Khuzaimah, ini Imam Ahmad faham macam ni. Semua saya tolak. Tak boleh jadi pandangan masing-masing. Dia kalau pandangan masing-masing, dia akan jadi macam tu, kebenaran ni benda yang subjektif. Islam betul ke? Saya tak tahu. Tuan-tuan rasa macam mana? Tak boleh lah. Kita kena cakap Islam betul. Betul tak? itulah yang kata isu macam zaman Tak apa, insya-Allah kita boleh faham lagi lah lepas ni. Tak apa. Lepas ni boleh sambung lagi je, insya-Allah. Tak apa. Betul. Tak apa. Moga Allah bagi hidayah kepada kita semua. Saya tutup majlis kita malam ni sebab dah ambil masa yang banyak dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.